Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anda penonton-penonton rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Pastinya 30 minit ni bersama dengan saya Cik Zulkifli, dan pada minggu ini selebriti kita akan bersama dengan kita seorang yang tinggi lampau. Tinggi lagi daripada saya, tapi kita sekarang ini berada di Energy Day Spa Ampang akan membuat satu sesi. Ni khas untuk wanita-wanita yang sukakan kecantikan, terutamanya. Siapa selebriti kita pada minggu ini? Saya akan berikan kepada anda sekejap je lagi, kerana sekarang ni saya kena check in dulu. Kena daftar diri dululah. Kita nak masuk spa, jadi kita tahu je lah kat spa buat apa. Okey, jap Hai. Selamat datang. Selamat datang, saya Ji. Inilah selebriti kita pada minggu ini yang kita bawakan kepada anda. Nampak dah tukar baju dah. Yeay! Kena seksa sekejap lagi. Kita berikan kepada anda pada minggu ini Adeline Anthony Primus Sen. Betul tak? Sen. Panjang sangat nama dia. Tak payah, kita pendekkan. Adeline Sen. Adeline. Betul. Adeline, nak cerita sikit pasal kehidupan seni ni lah. Macam mana boleh masuk dalam industri ni, macam mana boleh terlibat? Dulu saya berlakon ekstra. Masa tu belajar UiTM Shah Alam lagi. So berlakon ekstra tu weekend saja. Meaning Sabtu Ahad tu I pergi, kalau ada adalah, kalau tak ada tak ada. Jadi satu hari tu terkena movie David Teo, MIG. Jadi time tu Farid Kamil yang direct, kami jadi gadis Lita. David Teo time tu ada datang set. Dan daripada 10 model tu 3 je dia pilih. So memang berkenan 3 je. Memang boleh dikatakan di sanalah detiknya bermula I punya betul-betul nak berlakon ni. Tapi dengan cerita bukan je pandai berlakon. Menyanyi pun pandai. Pandai, tapi jarang-jarang. Tak adalah selalu nyanyi, more to berlakon lah. Sebab apa orang kata, I punya detik permulaan career ni memang dari berlakon. Dan menyanyi tu Macam mana boleh pergi ke menyanyi? Menyanyi tu sebab I pergi audition masa tu masih lagi tahun pertama dalam bidang lakonan. So ada casting dekat KRU untuk Hotel Mania punya drama, iaitu menyanyi dan juga berlakon. Jadi I pergi casting 12:30 malam. Kenapa? Sebab I shooting daripada shooting lain kepada studio tu lah, dekat KRU time tu studio dekat Setiawangsa lagi. Dan lepas 3 hari tu diorang call, saya dapatlah untuk jadi heroin tu. Heroin dia kena menyanyi sekali? Menyanyi lah, 30 buah lagu KRU. Berapa? 30. Itu berapa album? Ada, tapi kena nyanyi semua KRU punya lagu lah. Okey, dan itu tentang bidang nyanyian. Tapi siapa yang suruh Adeline sebenarnya pergi? My dad, saya punya bapa. Dia tak berapa mendorong I ke dunia lakonan ni. Tapi biasa ayah mesti dia tak bagi. Kenapa? Sebab dia ada dia punya pengalaman sendiri. Dia pun penyanyi band. Dia ada kena tipu bla 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 macam itulah. So dia pun tak nak lah. Lagi-lagi anak perempuan yang bongsu pula. Jadi dia tak nak I macam dia. Kenangan manis pahit sepanjang dalam karier ni? Jangan klise-klise. Tak ada klise, cuma I more to my family lah. I punya family ni, my father lah. Dia I punya apa orang kata inspiration lah, semangat untuk I terus hidup dan terus. Ya, dia tak bagi. I tak bercakap dengan dia, itu kenangan paling pahit. Dua tahun tu, yes, 2 tahun. So I text, dia tak jawab. Sorry sebab sikit sebab. Ya, tak apa. Kita memang suka emosi dekat sini. Lagi. Dia tak apa jawab lagi awak buat? Dia, itu memang paling. Memang tak boleh lupakan. For me, I rasa macam sebatang, apa orang kata? Sebatang karen. Sebatang karen di KL ni. Sebab I dari Sabah sampai KL. Tapi syukur sebab bila I graduate je, dia yang call I. Sebab dia ingat I dah tak study, I terus pergi berlakon. So, the best and the sweet one is that one. Jadi dah berjaya, itulah kenangan manisnya lepas ayah dah 2 tahun Tapi sebab sekarang dah okey Sekarang dah okey sebab dia ingat I quit study. Sebab I ambil accountancy, degree in accountancy. So dia ingat I quit study. But I tak. I just nak tunjukkan dia yang sebenarnya dunia dah
lain, dunia you lain, dunia I lain. So I nak buktikan dia yang dua-dua I boleh kecapi lah. Itu cerita mengenai kenangan mana, kenangan pahit. Tapi kita nak lihat jap, bagi dia reda sikit. Sebab lepas ni kita nak suruh dia menangis lagi untuk buat senaman. Nama senaman kita ni apa tadi kita nampak tadi? Pilates. Nampak? Pilates. Sebab nama alat ni Pilates. Jadi lepas ni nangis lagi sebab susah senaman ni. Jadi bukan Tak saya apa, menangis untuk sihat tak apa. Jangan menangis untuk... Kejap lagi, tapi bukan saya yang ajar. Sebab sekejap lagi kita ada instruktor kita. Okey. Juru latih kita lah sendiri nanti untuk pada petang ini ataupun sesi kita kali ini. Jadi kita rehat kejap. Kita nak ke segmen yang pertama, senaman yang kita bawakan kepada anda khas di rumah dalam segmen yang kita namakan Gaya Sihat. Sihat. Jangan nangis. Kejap lagi nanti. Pilates. Okey. Hari ini saya akan tunjukkan cara melakukan senaman flexibility. Kita mulakan dengan regang ke belakang. Turun ke bawah. Kaki kiri ke belakang. Kaki kanan 90 darjah. Kaki kanan belakang. Posisi plank. Turun. Lutut. Badan. Dagu. Naik. Naik. Kaki kanan ke depan, kaki belakang lunjur, kaki kiri ke depan, bangun, regang ke belakang, habis. Okey, seterusnya kita mulakan dengan posisi lunges, turun, kaki 90 darjah, tangan kanan atas peha, tangan kiri atas kepala, kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun. Hembus. Tarik nafas. Posisi lunges. Tangan kiri atas peha, tangan kanan atas kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Seterusnya, tarik nafas, posisi lunges, turun. Tangan kanan, selari dengan kaki, tangan kiri 90 darjah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun. Hembus. Tarik nafas. Turun. Tangan kiri, selari dengan kaki. Tangan kanan atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Seterusnya, untuk menguatkan peha dalaman. Tarik nafas. Rapatkan tangan. Perlahan-lahan turun. Siku di antara peha, tegakkan badan, kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun perlahan. Tarik nafas. Hembus. Okey, turun. Lunjurkan kaki. Angkat kaki kanan, lipat. Kaki kiri, lipat ke dalam. Pusing ke kiri, rapatkan peha ke dada. Kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing ke kiri. Kepala ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangun. Lunjurkan kaki. Angkat kaki kiri. Lipat. Kaki kanan lipat ke dalam. Pusingkan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing ke kanan. Turunkan kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Seterusnya. Okey. Semua okey? Okey, semua duduk menghadap sana.
Okey. Right, kita duduk. Okey, kita buat senaman ni untuk pinggang. Naik. Tangan kanan pusing ke belakang, tangan kiri menyusul. Tangan kanan pegang tumit. Tangan kiri 90 darjah, kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duduk. Tarik nafas. Hembus. Bangun. Tangan kanan pusing. Tangan kiri atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing. Duduk. Bangun. Tangan kiri pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pusing. Okeylah. Itu aja senaman kita untuk hari ini, flexibility. Ya, memang senaman flexibility ni dia memang membantu melenturkan otot kita supaya kita lebih fleksibel, mudah bergerak sebab kadang-kadang kita rasa keras sikit. Dan pernafasan pun penting. Masa buat ni kena ada tarik nafas, hembus. Okey, itu je untuk minggu ni. Untuk minggu ni. Jadi kalau anda nak sihat, cantik, menawan, kena ikut kita punya segmen ini, iaitu kita namakan sebagai Gerak Sihat. Baik, sekarang ni kita ada sesi untuk facial. Edlin dah tutup mata. Selalu Edlin pergi untuk facial? Ya, selalu. Macam ni selalu jugalah sebab dia terus urut-urutkan. Best. Kan? Okey, dan untuk kecantikan sendiri lah kan, daripada segi senaman tu, Edwin selalu tak buat senaman-senaman lah sebab macam ada artis dia suka pergi Muay Thai. I suka Muay Thai pun I suka tapi tak ada masa lagi nak pergi. Tapi I more to gym lah. I buat cardio sebab actually orang kalau you dah nak start gym ni, biasanya better start from cardio. Itu adalah paling cepat untuk burn kalori, tapi kena jaga pemakanan lah. Pergi gym memang selalu ke ataupun ada masa free? Masa free pergi. Kalau tak ada tu kita buat exercise kat rumah je, squat ke ataupun apa-apa yang boleh berpeluh lah. Jadi untuk diet macam mana? Ada juga amalkan diet yang heavy ke? Itulah, I kata pemakanan kena jaga, tak boleh yang goreng-goreng. Selalu untuk you punya cheat day je orang panggil. So you boleh makan. Ada mesti sebab kita kan kena juga makan yang apa orang kata yang menggembirakan. Sebab healthy food ni tak menggembirakan, bukan maksudnya bukan tak sedap, tapi you kena jaga tak ada sugar, low sugar, you kena jaga everything lah. Untuk Edlin sendiri lah, kalau dari segi senaman paling banyak ataupun paling kerap dilakukan dalam seminggu ataupun ikut macam mana? For me, yang paling senang tips adalah 30 minit ataupun sejam. You cardio dah cukup kalau you nak lah untuk sehari. Dan selalunya you tak boleh hari-hari gym lah sebab you akan jadi sore. I mean you punya muscle akan sakit. So you kena memang selang. Okey, Edlin, kita nak rehat kejap. Saya pasti lepas ni untuk anda penonton di rumah nak tahu tentang menu untuk sarapan yang sihat lah. Untuk sarapan sihat, jadi Edlin pagi-pagi sarapan suka makan apa? Kita makan telur, sunny side up ataupun dengan bread. Ataupun kita makan oat dengan buah-buahan. Okey, kita pergi fokus dulu untuk facial kita. Anda kena saksikan dulu menu sihat ataupun sarapan sihat yang kita sediakan bersama dengan chef kita. Saya pun jadi chef ke hari ni. Wow. Nak tengok? Jom. Sarapan sihat kembali semula bersama dengan saya Cik Zulkifli dan juga chef saya Isa. Chef Isa. Chef, hari ini kita akan berikan anda menu yang sihat pastinya untuk anda penonton di rumah. Hari ini kita ada saya ubah sikit berinspirasi daripada roti john. Dan saya panggil resipi hari ini ialah roti sumbat bakar. Resipi kita hari ini jumlah kalorinya dalam 570 kalori.
170 kilo. Okey lah tu untuk Kilo okey. sampai tengah hari tu kenyang lah. Betul. Okey, kita teruskan dengan saya perkenalkan bahan-bahan. Terutamanya satu, kita kena ada roti sebab kita nak buat roti sumbat. Kalau tak ada roti, kita nak sumbat kat mana? Kita nak sumbat dalam kuali je. Jadi puan-puan boleh guna apa saja roti yang sesuai dengan saiz oven puan-puan. Dan di sini saya ada roti panjang, ya. Kemudian kita ada daging cincang. Kita ada keju mozzarella. Kita ada daun sup. Kita ada rempah kari. Semua orang tahu garam. Saya gunakan juga kobis sebab dalam roti john kan kita gunakan kobis kan. Kemudian bawang. Kita ada tomato yang telah dipotong dadu dan juga telur. Okey, jadi kita nak mulakan dengan... Kita mulakan, kita masak inti roti john kita. Saya letakkan minyak. Tak perlu banyak. Kita mulakan dengan tumis bawang kita. Selepas ni bila bawang kita dah wangi, dah layu, kita akan masukkan pula daging dan kita akan masak daging tu sampai daging tu kering. Okey, seterusnya kita akan masukkan daging. Okey, kita nampak daging kita dah sudah mula masak. Lepas tu nanti kita akan gunakan bahan apa? Kita akan letakkan rempah kari ya. Okey. Dah siap ke? Dah kering. Okey, kita masukkan rempah kari kita. Sikit ke banyak? Itu bergantung kepada selera masing-masing. Menarik betul warna rempah kari ni ya. Baiklah. Dah rempah kari. Kita letakkan garam kita. Sedikit garam. Kemudian kita leburkan kita punya tomato ya. Leburkan. Dia nak rasa masam tu lah. Jadi tomato ni akan bagi hidangan daging kita ni Jus. Lebih lebih lembab. Jadi tomato ni kita tak payah masak lama-lama lah. Jadi kita boleh matikan api. Kemudian kita alih ke dalam bekas. Seterusnya kita boleh masukkan daun sup. Daun sup. Kita potongkan daun sup ni. Kita tak bawa lah mangkuk ni. Ya, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan letakkan kobis. Saya akan hiris kobis ni. Ini kacau. Kacau. Tingginya kacau. Mentang-mentanglah masa banyak bersenam. Seterusnya kita akan pecahkan telur. Nanti telur ni akan gam semua bahan-bahan kita. Oh, dalam ni? Ya, menjadi satu. Jangan pisahkan aku dan dia. Ya, itu fungsi utama telur kat sini ya. Kita tak nak pisahkan aku dan dia. Sekarang seterusnya kita perlu potong kita punya roti. Kita akan potong bentuk V. Kemudian kita akan keluarkan bahagian kita potong dan kita akan sumbatkan dengan inti daging tadi. Menarik. Kita sumbatkan dengan bahan-bahan daging tadi, inti daging kita. Kemudian kita taburkan keju. Selain daripada untuk freezer, keju nanti akan mengekang daripada inti itu terkeluarlah. Okey. Roti ni kita boleh letak di atas dulang pembakar. Kemudian macam ini je. Okey, kalau nak kita boleh letakkan lada hitam. Sekarang dah boleh kita masukkan dalam oven. Oven suhu 180 darjah Celsius. Kemudian kita masak selama 15 minit hingga 20 minit. Okey, kejap lagi kita nak tunggulah ni siap 15 minit Saya alam dulu, minum dulu. Ya, apa kena teh, kopi ke? Kan. Kemudian kita datang balik tengok. Ting. Itu yang bunyi yang kita tunggu-tunggu. Ada pula manusia jadian. Lagi alamak bising pula. Dah siap dah roti. Yeay. Jadi ini dia penonton, kita punya roti sumbat bakar. Siap dah. Menarik, senang saja. Beli roti, sediakan bahan-bahan, masukkan dalam oven. Kemudian boleh bawa pergi kerja. Kejap je dah siap. Jadi kepada penonton di rumah, jangan ambil mudah tentang sarapan pagi. Betul. Kerana kita kena ambil sarapan pagi yang sihat. Dan jangan lupa untuk dapatkan menu-menu sarapan sihat. Kita akan bersama lagi, insya-Allah. Terima kasih Chef Asa. Sama-sama. Dan kepada anda, jangan lupa untuk saksikan kami dalam rancangan Sihat, Cantik dan Menawan. Menawan sikit. Macam tu ke menawan? Oh, lelaki tak boleh menawan? Tak sesuai tu lelaki. Kita jumpa lagi, Cik. Okey, terima kasih.
Jadi Edlin, kita sembang-sembang sikit lah macam mana untuk kecantikan Edlin apa semua. Ada tak tips yang Edlin macam tips untuk kekalkan kulit? Kulit I suka pergi buat treatment. Buat juga sekali? Buat. Berapa kali? 1 bulan 1 kali je sebab treatment ni agak Sakit. sakit. Bukanlah sakit, agak mahal sikit untuk kulit lah. Untuk kulit tu satu hal. Jadi untuk suplemen ada tak ambil juga? Ambil. Suplemen I ambil sebab I suka makan buah-buahan. I ambil ada satu ni suplemen nama dia Optiberry. So Optiberry ni ada consist 6 buah-buahan Dalam seperti, satu je lah. dia tak ada chemical lah. Dia memang buah-buahan biasa. Dia jadikan tablet. Jadi untuk fashion sendiri, kita dah cantik luar, cantik dalam semua. Fashion macam mana? Minat? Fashion minat. I simple je. I Okay. suka pakai jeans, Nampak? t-shirt. Well, ikut event, depends on the event. Apa-apa event yang sukan, kita pakai baju sukan. Kita pakai, I more to casual lah. Tapi kalau event-event malam tu kenalah pakai heels, Glam-glam. yes. Kalau wardrobe penuh tak kat rumah? Penuh, tapi I kebanyakannya bagi derma kepada anak-anak buah I tu yang dah besar. 30 orang anak buah. 30? Yes, semua. Oh ya, dia anak bongsu. Semua dah besar, semua dah 20 tahun, 18. Okey, itu cerita pasal kecantikan, fashion. Mesti kita setiap hidup kita ada idola kan? Kalau idola tu I'm more to kalau macam pelakon di Malaysia ni Maya Karin. Sebab dia eksklusif, dia ambil watak-watak yang Dia boleh, dia je kan? dia macam dia cantik. Karakter dia lain daripada yang lain, so I suka. Kalau lelaki pula, I suka Hans Isaac. Sebab dia handsome. Tu je. Ya, kalau itu kalau nyanyian? Kalau nyanyian, I suka Christina. Christina Aguilera. ya, Hollywood. Ya. Dan kalau dekat Malaysia, Siti lah. Sebab dia suara dia semua boleh. Okey Edlin, maksud cantik, sihat, cantik dan menawan persepsi daripada Edlin sendiri. Dia panjang tau. Sihat, cantik, menawan. Ya, sehat tu bagi I kena makan makanan yang sehat. Kita mula daripada awal, kalau boleh daripada muda-muda ni. Cantik tu daripada dalaman lah. Oh, you pun cantik. Daripada dalaman tu meaning you kena hati bersih. Tak boleh busuk hati. Itu bagi I cantik. Jadi menawan tu for me dari segi macam mana you bawa diri you. Itu menawan. Yalah macam mana you bawa attitude you apa semua. Dari sana kita boleh tengok dia menawan hati ataupun tidak. Jadi kepada anda di rumah, ini adalah minggu bersama dengan Edlin, Edlin Sen. Jadi boleh follow di IG juga. Edlin Sen. Bukan, baby apa? Barbie Sen. Barbie Itu yang Sen. dulu, sekarang I dah tukar dah Edlin Sen. Edlin Sen. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Edlin dan juga tips-tips yang telah pun kita berikan sepanjang rancangan ini, program ini selama 30 minit. Jadi saya ucapkan terima kasih. Hingga jumpa lagi. Ingat bahawa memiliki tubuh yang menawan tu bukan mudah. Jadi kalau kita memilikinya, itu adalah satu keistimewaan. Jadi kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Makan. Tukar baju dulu